Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Amirul untuk cerita pagi Kelantan. Jika slot sebentar tadi bersama dengan Munawar ada dicadangkan untuk membina aplikasi khas untuk kanak-kanak. Jadi ini sebenarnya berkait rapat dengan STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh UNESCO baru ini menunjukkan bahawa hanya 30% sahaja penyelidik di seluruh dunia ini datangnya daripada golongan wanita. Dan hanya kurang daripada 30% pelajar wanita yang ingin sambung dalam bidang STEM di bidang pengajian tinggi. Jadi ini merupakan satu permasalahan yang perlu kita fikirkan kerana bidang STEM ini sangat dan juga kritikal diperlukan kepakarannya dalam masa sekarang ini. Dan untuk kita berikan inspirasi kepada wanita di luar sana untuk mencuburi bidang STEM khususnya dalam bidang aeroangkasa, kita bawakan ke studio Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail, pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syafiqah. Sihat hari ini, Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Seperti mana saya katakan tadi, STEM ini satu bidang yang sangat kritikal, sangat diperlukan pada masa sekarang, apatah lagi IR 4.0. Akan tetapi kalau kita lihat kepada indikator, semakin lama semakin kurang diminati oleh anak-anak muda, apatah lagi wanita yang lebih cenderung ke arah seni ataupun bidang-bidang yang lain. Jadi situasinya di Malaysia bagaimana sekarang, Doktor? Kalau kita lihat kan Syafiqah, saya dah berpengalaman mengajar selama 10 tahun di Universiti Sains Malaysia. Saya lihat dalam bidang STEM, sekolah rendah, sekolah menengah, kita tengok ramai sebenarnya perempuan. Ramai perempuan meminati STEM dan lelaki. Masuk ke universiti mungkin kita nampak dalam setengah bidang. Bidang sains memang ramai wanita, tapi dalam bidang kejuruteraan mungkin kurang. Dalam saya punya fakulti pun, di departmen saya, kita lihat kita boleh kata 50-50. Perempuan 50, lelaki 50. Tapi mengikut bidang-bidang tertentu. Dan sebenarnya di Malaysia, kalau kita nak bandingkan di luar negara, ramai wanita minat STEM. Cumanya masalah adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa mereka ni masih dalam bidang tersebut. Dalam bidang pekerjaan khususnya, kan kita dapat lihat ramai graduan wanita dalam bidang sains dan teknologi kejuruteraan semua ramai. Cumanya ke mana selepas itu? Itu kita kena lihat. Kerja lain pula, bidang yang lain. Bidang yang lain. Kita boleh lihat persepsi sains itu sendiri. Kenapa ada orang kata budak-budak ni tak nak ambil STEM, kan? Kenapa? Kalau Syafiqah, kalau dengar pasal matematik, nak fikir balik kelas tu. Dia sebenarnya persepsi, kan? Persepsi kita rasa benda tu susah. Dan banyak kita tengok, kita jargon, kita katalah perkataan-perkataan kita guna pun menyebabkan sains tu nampak susah. Sebenarnya bila kita lihat persekitaran kita ni, majoritinya menggunakan sains, matematik dan sebagainya. Dan kita kena masukkan semua tu dalam kehidupan kita, dan pemahaman terhadap sains tu jangan disusahkan. Bila disusahkan, kita rasa macam, memang tak naklah, nanti tak boleh skor. Betul tak? Betul. Itu adalah sebenarnya feedback bila saya buat STEM education dekat luar bandar, buat space camp. Bila kita dapat feedback, kenapa tak nak ambil bidang sains? Sebab sains tu nampak susah, doktor kata. Nampak susah. Tak cuba lagi, nampak susah. Itu yang pertama halangan dia. Yang kedua, mungkin ada pandangan mengatakan mereka yang ambil bidang sains ni tak ada pekerjaan. Okey. Menyentuh mengenai pekerjaan, sebab saya tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi. Belajar bidang STEM tapi kerjanya nanti bidang yang lain, kerana mungkin tidak diberikan peluang. Kata kuncinya tidak diberikan peluang. Masih ada lagi kah stigma menebal yang mengatakan wanita ini tidak boleh tercebur dalam bidang STEM ini, doktor? Dia bergantung kepada majikan sebenarnya. Untuk pengetahuan Syafiqah, saya juga sebagai majikan, sebab saya mempunyai sebuah syarikat spin-off daripada research saya di Universiti Malaysia, dan saya sebenarnya melalui apa yang sedang dilalui oleh majikan-majikan. Bila mana kita nak pilih wanita untuk masuk, dia ada satu pemikiran, nanti dia akan mengandung, dia akan cuti lama. Itu adalah satu pemikiran yang sepatutnya bukanlah kita hapuskan, cuma kita patut memberi bantuan support kepada wanita untuk melaluinya. Sebab wanita ni kita kena beri dia peluang. Peluang tadi Syafiq kata peluang. Kalau mereka betul-betul minat bidang sains, peluang dan juga support, bantuan tu bagaimana. Dua ni kena ada. Kalau salah satu tu tak ada, kita mungkin akan ada keciciran wanita dalam bidang sains dan engineering lah. Dan bila saya menjadi majikan, bila saya pilih, bila saya fikir
perkara tersebut, saya kena fikir. Mereka ni mahu duduk dalam bidang sains. Saya kena support mereka. So bagaimana support yang perlu kita berikan kepada wanita tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, peluang itu kalau kita berikan sekalipun, yang kita fikirkan sekarang ialah ruang. Kerana di Malaysia khususnya dalam bidang aero angkasa, mungkin masih belum ramai lagi nampak jalan ataupun susuk galur kejaya ke arah itu. Kerana kita risau banyak sangat ke kerja kosong untuk bidang aero angkasa ni, Doktor. Okey, sebelum tu saya nak bagi definasi bidang aero angkasa. Aero angkasa ni kita terbagi pada dua. Satu bahagian aeronautik kita panggil, aeronautik, aviation, kapal terbang. Dan satu lagi bahagian angkasa itu sendiri. Ada dua, kena faham. Bila mana pelajar memilih untuk masuk bidang aero angkasa, mereka kena faham bidang apa yang mereka mahu. Okey. Sebab kita selalu dapat, bila dapat pelajar, kita tanya, kenapa masuk dalam kejuruteraan aero angkasa? Oh, sebab saya nak jadi pilot. Tapi bidang aero angkasa tu, kejuruteraan aero angkasa tu lain. Jadi kena faham. Jadi perlu ada pemahaman tu, perlu dapatkan informasi apakah itu bidang aero angkasa. Dan dalam bidang aero angkasa ni nak kata di Malaysia dalam bidang aircraft, kapal terbang semua, kita memang terkenal dengan bidang MRO, maintenance untuk kapal terbang. So peluang ada banyak. Kita nak tak nak je nak masuk. Cumanya yang sekarang di mana saya dalam kepakaran iaitu bidang angkasa. Bidang angkasa ni yang kurang di Malaysia. Syafqat, saya dapat soalan daripada saya punya pelajar setiap tahun. Doktor, bila saya grad, saya nak jadi apa? Betul. Dalam bidang angkasa ni. Yang kita lihat industri angkasa di Malaysia ni dia tak besar. Dia ada bidang yang sangat baru nak membangun. Oleh itu bila saya fikir, mereka ni tak ada peluang di Malaysia. Sekarang lah. Ataupun peluang tu sangat sedikit. Jadi kita kena mewujudkan peluang. Inilah peranan industri, peranan kerajaan untuk mewujudkan peluang. Dan peranan diri sendiri juga. Oleh itu saya rasa perlu untuk saya buat sesuatu. Jadi saya ada spin-off company untuk serap sedikit pelajar saya untuk bekerja. Jadi ada saya pelajar yang telah bekerja secara tetap di company saya juga. Jadi kita lihatlah peluang tu kita kena buka, kita kena buat. Jalan tu kena ada. Betul. Jika tak ada peluang, saya selalu menyarankan kepada pelajar, okey, sambung belajar, ambil pengalaman di luar negara dan kembali ke negara untuk sumbang balik kepada negara. Itu yang paling penting sebenarnya, ruang dan juga peluang. Bagaimana tanggungjawab kita untuk memberi jalan kepada anak-anak muda yang bijaksana ini. Kerana Malaysia ni full of talent. Bijaksana, IQ tinggi-tinggi belaka. Tetapi ke mana hala tuju mereka? Semua di luar kan. Kita kena bawa balik. Kita kena bawa balik. Sama juga seperti Doktor, saya dimaklumkan merupakan salah satu mentor dari Malaysia dalam program Space for Women. Mungkin Doktor boleh terangkan mengenai program ni? Program Space for Women ni adalah satu program yang dibuat oleh pejabat UN USA, pejabat United Nations Office for Outer Space. Dan pejabat ni kita nak lihat bahawa ada matching ataupun ada bimbingan daripada profesional dan ketua-ketua yang dalam bidang industri angkasa ni kepada mereka yang mahu menceburkan diri dalam bidang angkasa. Dan program ini sebenarnya bukan untuk mereka yang berumur kurang atau muda. Tak, dia terbuka kepada semua. Sebab kita tahu bahawa ada juga mereka, wanita ni masuk kembali ke alam kerjaya dalam usia 40-an. Mungkin masuk dalam bidang aero angkasa atau space. Tapi tiada pengalaman. Mereka memerlukan bimbingan. Selalunya kita bimbing yang muda-muda. Tapi kita tak memberi peluang tu kan. Peluang kepada orang yang baru nak mencebur bidang dalam bidang tersebut. Jadi Space for Women ni kita beri peluang kepada semua untuk dibimbing oleh mereka yang betul-betul profesional. Dan memang sudah ditapislah, disaring oleh pejabat UN sendiri untuk membimbing mereka yang berminat dalam bidang angkasa dan juga bidang STEM. Selain daripada doktor, mentornya siapa lagi mentor yang terlibat? Lebih kurang dalam 100 seluruh dunia. Cuma saya dari Malaysia, saya seoranglah pada tahun ni. Macam doktor, mentor pengkhususan doktor sendiri bagaimana? Saya dalam penyelidikan angkasa, satelit dan juga dalam pembangunan syarikat. Sebab saya di syarikat, so saya ada dua perkara yang saya boleh mentoring lah. Dalam program Space for Women ni pastinya pertukaran ilmu pengetahuan itu pasti ada. Jadi apa di antara input yang boleh dibawa semula ke Malaysia? Yang baiknya dalam bidang dalam program ni kita dapat juga
mengetahui ataupun belajar pengalaman daripada mentor-mentor yang lain. Bila ada kita ada satu networking, kita panggil. Networking ni sangat penting, Syafiqah, dalam membawa kembali membawa semua pengetahuan ilmu daripada luar untuk kita guna di dalam negara. Jadi bila kita belajar daripada mentor-mentor yang lain, kita dapat sesuatu. Dan sebenarnya bila mentor ni membimbing mentinya, mereka pun dapat sesuatu. Dan memandangkan program ini untuk seluruh orang di dalam dunia ni. Jadi kita akan dapat different culture, kita akan dapat pelbagai input yang berbeza daripada negara kita yang boleh kita jadikan rujukan dan juga boleh jadi pengalaman mereka tu boleh kita gunakan kan untuk kita majukan sektor industri angkasa di Malaysia. Menyentuh mengenai industri aeroangkasa di Malaysia, bagaimana perkembangannya setakat ini? Dalam 10 tahun saya berjuang untuk industri angkasa, kita boleh kata kan. Saya daripada pensyarah kepada bersama untuk mewujudkan satu NGO untuk mempush, kita kata, industri angkasa, dan sekarang ada company sendiri atau syarikat sendiri, dan saya boleh lihatlah perkembangan industri angkasa itu semakin lama semakin berkembanglah. Daripada tiada company startup, kita panggil company ataupun syarikat pemula dalam bidang angkasa, sekarang kita ada beberapa, dan kerajaan dah mula lihat bahawa bidang angkasa ni sebenarnya boleh memberikan sesuatu atau impak ekonomi kepada negara. Itu yang kita nak lihat, dan juga memberi peluang pekerjaan. Ini selaras dengan kerajaan, misi kerajaan dalam Malaysia Space Exploration 2030. Dalam tu kita sebenarnya memang mensasarkan bahawa akan ada industri angkasa yang lebih besar, yang memberi peluang pekerjaan dan juga meningkatkan GDP negara. Jadi boleh lihat, kita lihatlah kerajaan memang telah menyusun strategi dan juga dengan sokongan industri untuk menaikkan lagi industri angkasa di Malaysia. Hebatnya doktor, kerana doktor terlibat dalam dua bidang, iaitu daripada akademik dan juga sebagai pemain industri sendiri. Ya, betul. Jadi kalau kita boleh lihat indikator yang saya katakan tadi, kanak-kanak mungkin ramai yang berminat dalam bidang STEM. Kalau kita boleh lihat, kalau tengok pameran-pameran sains tu memang sukalah kanak-kanak ni. Tapi bila melangkah sahaja ke alam persekolahan, minat itu mula menurun. Jadi di mana sebenarnya kesilapan itu terjadi? Adakah terlalu kita mementingkan teoretikal berbanding praktikal, macam mana? Itu salah satu daripadanya lah. Kita pentingkan teoretikal, exam base, kita panggil macam tu kan. Tapi sebenarnya dia ada perlu dorongan luar juga, ibu bapa, dan perlu ada tempat yang sesuai untuk pelajar ni mendapatkan sokongan untuk mereka terus meminati bidang ni. Sebab kita nampak banyak program di luar sana kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, ada space camp, ada macam-macam lah. Camp falak semua kan ada. Cumanya bila kita tengok masuk sekolah, masuk universiti, dia hanya belajar sahaja. Itu yang saya nampak kekurangannya. Dan itu yang cuba saya lakukan bila pelajar masuk universiti. Walaupun mereka dah masuk dalam bidang aeroangkasa, tapi kita kena semai lagi. Which is, apa yang saya buat adalah galakkan mereka untuk beri balik pula kepada masyarakat, ajar masyarakat mengenai angkasa, ataupun saya bawa mereka ke luar negara untuk lihat dan buat networking untuk membuka pandangan mereka bahawa industri ini sebenarnya ada sesuatu yang boleh dibawa balik kepada Malaysia, ada value-nya, dan kita boleh buat sesuatu di Malaysia. Ya, sebab kalau kita melihat semakin lama, semakin hari ramai yang cerdik pandai ini, bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat dunia. Jadi bagaimana untuk kita merebut ruang, kerana kebanyakan industri ataupun bidang dah pun jadi red ocean. Jadi bidang angkasa ni masih lagi suci murni. Biru lagi, blue ocean lagi yang boleh kita ceburi, ya doktor. Betul. Terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi bersama dengan kita hari ini, menjadi satu sumber inspirasi kepada wanita di luar sana untuk menceburkan diri dalam bidang STEM, khususnya bidang aeroangkasa ini. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Nur Ilmi Amelia Ismail, pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa Universiti Sains Malaysia. Terima kasih doktor. Teruskan perjuangan, saya suka perjuangan yang doktor bawakan. Terima kasih banyak. Okey, kita